So itulah yang terjadi. Kereta saya ni Honda Civic dilanggar, disagat oleh kren dalam malam, hujan pula tu. Kebetulan pada waktu tu bukan saya yang drive kereta ni, salah seorang ahli keluarga saya, dia gunakan kereta ni pada waktu tu. Dan kemudian bila terjadi benda macam ni, dia cepat-cepat call saya dan saya bergegas datang. Dan bila saya datang ke tempat tu, saya expect kereta ni sebenarnya yang salah sebab dia makan jalan. Biasa kren panjang, dia perlukan ambil side. Tapi pemandu kereta ni dia kata sebenarnya dia tak makan jalan, dia berhenti, tapi sebenarnya kren tu yang makan jalan bahagian dalam. So saya push diorang untuk terus pergi balai polis untuk buat report. Dan dekat balai polis tu, pemandu kren tu dia buat report yang berbeza. Dia kata kereta ni yang ambil side. Dia dakwa kereta ni sebenarnya yang salah, bukan dia. So bila kita orang jumpa sarjan yang buat siasatan untuk kemalangan ni, sarjan tu tanya ada tak dashcam. Baru saya teringat saya ada pasang dashcam, and then saya cepat-cepat ambil dan kita orang pasang dekat komputer bilik sarjan tu. Dan bila pasang footage tu, jelas sarjan tu cakap pemandu kren yang salah sebab dia ambil jalan makan dalam sangat. Dan sarjan tu cakap dia suka gila dengan dashcam tu sebab gambar dia terang gila. Senang nak tengok siapa yang salah, siapa yang tak salah. Dan after that saya terfikir, kalaulah saya tak ada dashcam pada waktu tu, mungkin kereta ni yang akan di-charge salah dan saya akan disaman 300 sebab bersalah. Kemudian nak claim insurans pun tak boleh claim kren punya insurans, kena claim insurans sendiri. So saya terfikir, walaupun kita ada insurans, tapi kalau kita tak ada dashcam, tak semestinya kita berada di pihak yang betul walaupun kita tak salah. And then saya terfikir juga, saya cuma ada dashcam bahagian depan, tapi kebanyakan kemalangan yang berlaku, yang orang langgar kita datang daripada belakang. And then saya terfikir saya perlu dapatkan dashcam yang belakang juga. So saya survey, punyalah survey. Akhirnya saya pilih dashcam 70 mic A800. Kenapa saya pilih dashcam ni berbanding dengan banyak lagi dashcam kat luar sana? Satu, sebab dia boleh record 4K. Ingat tak tadi, dashcam yang clear sangat-sangat membantu. Kemudian dashcam ni dia didatangkan dengan optional dashcam belakang sekali. And then yang bestnya, model ni untuk dashcam bahagian belakang, dia tak perlu nak ada power outlet yang berlainan, kemudian memory card yang berlainan. Semua dia gabungkan dengan unit yang depan ni. Bermaksud kita boleh tengok view belakang dengan view depan dalam satu device yang sama. Belakang tu cuma kamera saja, memory card semua dekat sini, and then power outlet pun satu je yang cocok. Dia cuma sambung dekat sini saja. So jadinya dia tak serabut dekat dalam kereta ialah dengan wire depan lagi, dengan wire belakang lagi, lepas tu dengan memory card, lepas tu nak check belakang lagi, depan lagi. Tak perlu. 70 mic A800 ni kalau korang beli yang belakang punya sekali, dia boleh switch kamera depan dengan kamera belakang dalam satu device yang sama. So tak pening kepala. Memory card pun sama, just tarik wire je pergi ke belakang. And then kemudian saya pilih model ni satunya sebab dia ada ADAS. So saya tak hilang fungsi Advanced Driver Assistance System tu. Yang mana dekat dashcam ni dia ada lane departure warning. Bermaksud kalau kita atas highway, kita mengantuk, kita tersasar sikit ke lane sebelah, dia akan ingatkan, dia akan bagi warning. Lane departure. Lane departure. Lane departure. Lane departure. Lane departure. Kemudian dia ada forward collision warning. Bermaksud kalau ada kereta kat depan, dia akan detect kereta kat depan untuk kita tak terlanggar kereta tu lah. Cuma dia tak adalah fungsi autonomous emergency braking tu kan, sebab yang tu dia kena connect dengan brake. Tapi dia ada satu lagi fungsi macam ASA 2.0, macam Pro 2 Myvi tu kan. Let's say dekat traffic light, kalau kereta depan tu dah bergerak jalan, kita ni maybe kita main telefon ke berhenti kan, dan kita tak jalan, dia bagi tahu motion detected untuk kereta depan. Then tak adalah orang belakang tu tunggu kita horn kan, sebab kita terleka. Motion detected for the vehicle ahead. Motion detected for the vehicle ahead. Banyak lagi fungsi dia, sebab tu saya pilih dashcam ni. Memang harga dia agak premium sikit, tapi sekali beli je. Sebab insurans kita renew tiap-tiap tahun, tapi dashcam ni satu kali beli saja, lepas tu kita pacak, dah tinggal. Dia seolah-olah macam CCTV. Kita tak perlu kacau dia lagi, dia loop recording. Bermaksud kalau memory card full, dia akan replace yang baru.
kita boleh buat emergency record. Let's say kalau nampak something kat depan lori dia tu huyung hayang kan, so kita cepat-cepat tekan satu button emergency record nama dia. Recording yang tersebut dia record lain, maksud dia takkan terpadam sampailah kita padam sendiri. So kesimpulan daripada cerita kereta saya kena langgar tadi, ahli keluarga saya yang guna kereta ni ternyata tak bersalah, dan Honda Civic ni dapat claim insurans daripada company crane tadi, dan akhirnya kereta saya ni dapat di-repair secara percuma disebabkan kereta ni ada dashcam. Dan bumper depan tu kembali seperti asal. Cuma bahagian krom depan tu sebelum ni saya hitamkan, tapi bila diganti baru tak ada hitam lah. Agak teruk juga bumper depan tu walaupun disagat aja, tapi yelah crane dia besar. Sekali dia langgar, dia lalu memang habis semua. Bahagian fender, side mirror semua, memang bahagian wiring semua rosak. Itu kalau nak repair sendiri memang kurang-kurang RM4,000-5,000 confirm. So fungsi dashcam dekat kereta ni sangat-sangat penting. Dia adalah protection, tambahan insurans kepada kita yang beli kereta kadang-kadang mahal. Yelah, kita ni bukan orang yang senang, tapi kereta ni lah salah satunya aset yang kita ada. Dan dashcam ni dia berfungsi seolah-olah macam CCTV. Kita beli sekali, pasang, pacak, dan biar dia protect kereta kita. Dia detect apa yang berlaku kat bahagian depan dan dekat bahagian belakang. Dashcam ni juga ada GPS, bermaksud dia boleh track location kemalangan kita tu dekat mana. Kamera dekat depan dan belakang ni kita boleh adjust ke atas ke bawah. So tak adalah let's say terpasang sengit ke ataupun salah angle kan, kena buka balik. Belakang pun sama juga, dia boleh adjust ke atas ke bawah ikut kita punya kecondongan cermin ataupun saiz kereta masing-masing yang berlainan lah. So saya dah pakai dashcam ni selama beberapa minggu. So saya beli lagi beberapa dashcam 70mm A800 ni untuk saya pasang dekat RS8 dengan Azia tu. Sebab itulah protection, sekali beli je. Dan kalau korang nak beli dashcam ni, korang boleh klik link dekat ruang description ni. Mungkin ada promotion sempena Chinese New Year ke apa kan. Korang boleh pilih nak beli depan saja ke ataupun nak tambahan belakang. Saya suggest korang beli depan dengan belakang lah. Sebab itulah point saya untuk saya upgrade dashcam untuk kali ni. Sebab dia boleh connect senang dekat belakang. Dan dia satu lagi option untuk parking mode. Bermaksud kalau korang parking, let's say korang tak ada dalam kereta lah, korang pergi ke shopping complex ke, tiba-tiba ada satu kereta kan, dia langgar, dia boleh detect dan dia boleh auto record. Dia lari tapi kita boleh tahu nombor dia. Itu adalah optional lah untuk parking mode dengan kamera belakang. Satu lagi fungsi yang best untuk dashcam ni, kita boleh connect dekat kita punya phone melalui apps dia. Korang boleh download dan kita boleh tengok secara live dekat phone, kamera depan, belakang. Dan yang best ni, kita senang untuk download, select mana-mana footage yang kita nak tengok. So tak payahlah nak transfer, keluarkan memory card, nak kena masukkan ke komputer kan. Melalui phone saja kita dah boleh download, view secara jelas, and then kita boleh WhatsApp kepada polis tu ke kan, kalau polis tu minta. Cara pemasangan dashcam ni pun very simple, orang perempuan pun boleh buat. Saya just selitkan wire ni cukup panjang, pergi ke pillar A ni sampai ke bawah dan cocok. Belakang pun sama. Belakang saya lalu sana, pillar A, pillar B sampai ke pillar C. Rasa saya tak perlulah terangkan secara detail. Kalau korang nak tahu installation dia macam mana, korang boleh tengok video Takib Muhaimin. Dia pernah buat review dashcam ni. Saya letak link dia kat atas ni. Dan salah satu sebab saya pilih dashcam ni sebab Takib Muhaimin sendiri yang recommend. Sebab itulah saya pilih dashcam ni. 70mm A800. So lepas ni saya dah tak risau lagi sebab kereta ni dah ada dashcam depan dengan belakang. Kena langgar tak kena langgar, kita tak boleh kawal. Sebab kadang-kadang kita tak langgar orang, orang yang langgar kita. Sebab kita hanya boleh kontrol kereta kita, tapi kita tak boleh kontrol kereta orang lain. So tak semestinya kita drive secara berhemah, kita takkan kena langgar. So itulah kesimpulannya kenapa dashcam ni betul-betul penting untuk kereta kita. Dan saya sendiri dah mengalami situasi kemalangan yang macam tu, dan ternyata dashcam ni sangat-sangat membantu kalau kita berada dalam keadaan yang tak bersalah dan orang lain cuba nak ambil kesempatan yang kita ni sebenarnya yang bersalah. Harap video ni bermanfaat untuk korang semua, dan saya mengucapkan Happy Chinese New Year kepada semua sahabat-sahabat penonton follower saya yang berbangsa Chinese. Dan bagi korang yang baru terjumpa channel ni, follow Instagram saya Nas Abdullah Official dan subscribe channel ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi, fight, conquer, bye.